Tan Sri lupa yang muat daripada bayan baru menyentuh tentang 1MDB. Seperti mana kita maklum, Tan Sri Ketua, 1MDB ini adalah satu badan, satu entiti di bawah Menteri Kewangan diperbadankan, dan ia mempunyai fungsi yang agak berbeza daripada agensi-agensi atau entiti kerajaan. 1MDB ini mempunyai peranan untuk melaksanakan apa yang kita katakan sebagai CSR, program-program CSR. Kita tahu di World Economic Forum biasa dibangkitkan tentang soal creative capitalism, dibangkitkan oleh banyak pemimpin termasuk dalam sektor swasta, yang menyatakan bahawa dalam konteks usaha-usaha untuk membangunkan rakyat berkenaan dengan permasalahan-permasalahan rakyat dari segi pelajaran dan sebagainya, mengapa tidak badan-badan korporat memainkan peranan. Jadi sehubungan dengan ini, kerajaan memikirkan bahawa sudah tiba masanya kita tubuh satu badan untuk melaksanakan tugas tersebut. Tapi badan ini mestilah satu badan yang viable. Viable dalam arti kata ia satu badan yang self financing. Jadi pada peringkat pertama, pihak kerajaan telah memasukkan sebanyak RM1 juta. Dalam masa tempoh start-up, peringkat awal sampai beberapa tahun kemudian, syarikat ini baru kepada peringkat mahu buat pelaburan. Jadi mereka buat pelaburan dalam Saudi Petro, yang mana mereka dapat pulangan lebih kurang 400 juta ringgit pada tahun pertama, dan kemudian oleh kerana memegang saham dalam bentuk equity ini merupakan satu risiko yang tinggi, mereka telah memindahkannya kepada debt financing. Kemudian setahun kemudian dia keluar dan mendapat keuntungan 400 lebih juta ringgit juga. Kemudian syarikat ini oleh kerana konsepnya ada konsep viability, jadi apa yang berlaku, Tan Sri Ketua, syarikat ini telah terlibat dalam industri energi dengan izin melalui pembelian 2 IPP yang telah mereka beli, dan ini memberi pulangan 2 bilion lebih ringgit setahun kepada syarikat ini. Dan untuk memastikan syarikat ini berkembang mendapat pulangan lebih tinggi, syarikat mengadakan satu sistem yang berlainan untuk meningkatkan perniagaan dengan mengadakan hubungan G2G. Jadi di sini 1MDB telah pun mengadakan hubungan yang begitu baik dari segi GNG, terutama dengan Abu Dhabi, di mana mereka telah pun menubuhkan syarikat yang bernama Abu Dhabi Malaysia Investment Corporation. Jadi ini yang berlaku kepada syarikat tersebut. Isu yang dibangkitkan antara lain adalah berkenaan dengan Pandan Bangun. Terima kasih Menteri tentang penerangan yang diberikan tentang 1MDB. Saya diberi pengesahan melalui jawapan Menteri sendiri bahawa sebanyak 7 bilion wang 1MDB yang asalnya adalah daripada bond yang dijamin oleh kerajaan sebanyak 5 bilion yang menjadi modal awal 1MDB. Kemudian itu digunakan di dalam satu urus niaga dengan Petro Saudi seperti yang Menteri sebut tadi. Sekarang daripada pelbagai transaksi yang telah dibuat, 7 bilion wang itu sekarang berada di beberapa akaun di Cayman Island dengan izin di offshore center di Cayman Island. Wang sebanyak 7 bilion yang diletakkan di offshore center secara prinsipnya mendedahkan kepada beberapa risiko kewangan, terutamanya risiko dari segi pertukaran mata wang apabila berlaku perbezaan dan lain-lain. Tetapi yang lebih besar ialah penglibatan besar 1MDB di dalam projek-projek besar negara, termasuklah pembangunan semula Sungai Besi, bermakna ia bakal memerlukan suntikan dana yang besar. Jadi apabila 7 bilion wang yang asalnya ini daripada negara diletakkan di akaun pesisir pantai yang kita tahu penuh kerahsiaan dan kita tidak akan dapat maklumatnya, sudah tentu ia akan menimbulkan banyak tanda tanya.
Dan pendapat umum kenapa transaksi itu akhirnya berakhir di Cayman Island ialah kerana urus niaga asal dengan Petro Saudi itu juga tidak telus dan banyak tidak tahu sehingga sekarang asal usul operasi dan maklumat-maklumat terperinci. Jadi sebab itu saya minta pengesahan dan juga penjelasan daripada menteri. Pertama, rasional kenapa sehingga 7 bilion ringgit wang negara yang asal daripada terbitan bond di negara ini akhirnya berakhir di Cayman Island. Apa rasionalnya? Dan yang kedua, minta supaya menteri mengesahkan bahawa 7 bilion itu adalah dalam bentuk tunai, cash, dan bukannya dalam bentuk transaksi dengan izin receivable ataupun aset-aset lain, supaya kita tahu bahawa wang 7 bilion itu berada di dalam akaun walaupun ia berada di Cayman Island. Terima kasih Menteri. Ya. Tan Sri Ketua, ya. Apabila 1MDB memiliki 7 bilion, wang itu adalah dalam bentuk USD, maknanya dia lebih kurang 3 bilion lebih lah, saya ambil macam tu. Kemana nak diletak? Jadi akhirnya diletak di Cayman Island. Pertama kerana kita kena terima hakikatnya Cayman Island di bawah British punya jurisdiction. Dia punya saiz pasarannya besar. Dari segi asset size di situ ada 1.7 trilion US dollars. Kemudian ada number of funds, berjumlah fund dananya 10,932. Kemudian dia punya fund manager tu 123. Bermakna bahawa dia mudah nak buat pelaburan. Dia letak dalam 6 portfolio yang menjanjikan pulangan 10%. Kemudian kita banding pula dengan dengan Labuan, ya. Labuan dia punya fund 11.7 billion US dollars. Jadi maknanya kalau kita nak melabur, ruang tu tidak mencukupi. Dan ada 55 fund managers, satu domain ada 54 keseluruhannya. Jadi itu rasionalnya. Mengapa dalam US dollars? Sebab pinjaman tersebut dalam US dollars. Kalau dibawa dalam negara, kata letak di Kuala Lumpur, mana-mana bank katakan, dia akan terdedah kepada exchange risk. Yang ini akan boleh menyukarkan 1MDB untuk membayar balik pinjaman US dollars. Yang kedua, 1MDB sekarang sedang buat bidding di luar-luar negara, dan duit inilah sebenarnya akan digunakan apabila bidding itu dapat diperolehi oleh 1MDB. Tan Sri Ketua, yang berhormat, berkenaan dengan 1MDB. Ya, Gopin. Baik. Terima kasih Datuk Yang Ketua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Apabila Yang Berhormat Menteri sebut soal peranan 1MDB sebagai syarikat, satu syarikat untuk corporate social responsibility, saya pun heran lah, sebab apabila saya cek website tu dengan izin, 1MDB is a strategic development company wholly owned by Government of Malaysia as a strategic enabler for new ideas and new sources of growth. 1MDB leads in market-driven initiative to help transform Malaysia into a thriving economy. Ini bermakna 1MDB ini lebih kepada teknologi baru, business model baru dan sebagainya. Soalan saya ni, apabila 1MDB buat keputusan untuk ambil alih IPP daripada Genting, ini bukan satu bisnes yang baru. IPP di bawah Genting itu cuma 3 tahun saja yang akan tamat power purchase agreement dengan tenaga. Jadi dengan pengambilan 2.3 bilion ringgit ini bukan satu bisnes yang baru, dan sekiranya kita tunggu sehingga kelepasan tarik PPA tersebut, boleh dikatakan IPP tersebut, first generation IPP tersebut, harganya mungkin not better than a piece of paper dengan izin. Jadi apa rasionalnya untuk 1MDB terlibat dalam pembelian IPP ini? Sekian. Tan Sri Ketua, kita melihat 1MDB itu pada masa sekarang. Kita tidak melihat 1MDB pada masa akan datang.
Itu sebabnya saya kata tadi kita ada G2G. G2G ini belum pernah berlaku dalam konteks negara kita sampai kita boleh mengadakan syarikat usaha sama dengan ABAR namanya, yang mana ia adalah anak syarikat pada syarikat petroleum di Abu Dhabi. Maknanya potential 1MDB itu besar. Mengapa ia terlibat dalam IPP sekarang ni? Kerana ia mesti mempunyai viability. Yang Muhammad menyatakan tadi tentang CSR, inilah antara yang dijalankan oleh 1MDB. Ia mempunyai komitmen sebanyak 1.1 bilion dan telah melaksanakan 500 juta, hampir 600 juta telah dilaksanakan. Jadi ini yang usaha yang dijalankan oleh 1MDB. Jadi kita tak boleh lihat 1MDB hari ini untuk kita katakan mesti terlibat daripada segi bisnes yang berbentuk kreatif, itu akan datang nanti. Tapi ia memerlukan viability pada masa ini untuk dia melaksanakan projek-projek yang telah diamanahkan kepada 1MDB. Umpamanya kita ada Tun Razak Exchange dan juga Sungai Besi. Itu di dalam negara kita, projek dalam negara kita. Terima kasih Menteri. Pandan. Berbalik kepada penubuhan 1MDB, Menteri mengatakan bahawa ia adalah untuk ada potensi yang besar dan dia juga untuk mengambil peluang kepada perniagaan yang berbentuk G2G. Mohon penjelasan Menteri kerana kita telah lama ada khazanah nasional iaitu satu-satunya badan pelaburan negara yang juga dipertanggungjawabkan untuk mengembangkan perniagaan Malaysia di luar negara, dan kebanyakannya juga ada melibatkan G2G seperti mana Petronas dan yang lain. Jadi bukan perkara yang baru sehingga perlu menubuhkan satu syarikat yang khusus. Apakah sebab-sebab utama sehingga satu syarikat baru yang kadang-kala nampak bersaing dengan khazanah ditubuhkan, sedangkan rasional setakat ini yang diberikan adalah rasional yang sama. Kedua-duanya adalah dengan izin sovereign fund ataupun syarikat pelaburan milik negara. Ya, Tan Sri betul. Kedua-dua khazanah dengan 1MDB ini sebenarnya berbeza. Khazanah adalah badan yang equity-nya dibiayai oleh kerajaan. Dia bukannya ambil daripada sektor kewangan. Dan mereka terlibat dalam beberapa projek. Jadi dari segi kapasitinya pun sudah begitu, bukan kata maksimum, sudah begitu besar. Dan antara tanggungjawab khazanah adalah pada hujung tahun dia akan bayar dividen kepada kerajaan. Jadi entiti itu berbeza. Yang saya kata G2G ini sampai kepada peringkat kita tubuhkan antara kerajaan dan kerajaan. Bersetuju tubuhkan sebuah anak syarikat untuk mencari potensi bukan saja di Malaysia dan juga di negara luar. Macam saya kata Abu Dhabi, Malaysia, Sdn Bhd. Paid capitalnya dia adalah nanti 6 bilion wang yang akan digunakan itu untuk beberapa projek. Jadi bentuknya adalah berbeza daripada bentuk khazanah, dan kemudian ia bertujuan untuk kita jalankan program-program CSR. Yang Muhammad Menteri, saya yang tanya soalan tentang 1MDB. Ya. Jadi Menteri, saya nanti dia tanya dibenarkan. Sudah. Terima kasih. Bayan baru. Menteri, selepas dengar penjelasan Menteri, saya rasa Menteri belum jawab soalan yang core yang saya tanya semasa Dewan. Nombor satu adalah pembelian bond, penjualan bond melalui Goldman Sachs semasa 2 minggu sebelum pilihan raya yang digesa-gesakan pada 19 Mac 2013. Penjualan bond sebanyak 3 bilion US dollar. Okey, melalui Goldman Sachs. Itu tak ada open tender dengan tergesa-gesa pada kadar yang lebih rendah. Jauh lebih rendah daripada sepatutnya kita unrated. Bond itu tidak unrated, terpaksa dijual dengan kadar yang lebih rendah. Patutnya kalau kita rate, kita tunggu maybe a few weeks, rate the bond, jual, kita akan dapat kadar pulangan yang lebih tinggi. Baru sekejap. Saya nak tanya Yang Mohd Menteri, ada dalam jawapan tak yang apa yang ada? Kalau ada tak payah ulang ni. Tapi tak tunggu. Okay. Jadi
Tunggu sampai masanya Menteri Kewangan akan jawab. Okey, boleh. Boleh duduk dulu. Jadi soalan yang berikutan dengan ni. Jadi saya tanya, okey, saya ingat Bayang Baru tunggu jawapan. Kita tunggu dulu. Okey, sila. Cuma Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan Kopeng. terima kasih yang betul. Berkenaan tadi Menteri belum jawab soalan saya tadi. Apakah rasional untuk beli genting sayan dengan harga 2.3 bilion ringgit walaupun dengan pengetahuan bahawa PPA itu akan tamat 2016. Kalau tidak ada kepastian bahawa PPA itu akan dilanjutkan, kenapa nak belanja 2.3 bilion ringgit untuk IPP yang tamat dalam 3 tahun ini? Sekian. Ya. Datuk Yang Ketua, IPP yang Muhammad nyatakan tidak akan tamat dalam tempoh 3 tahun. Ya, masa tempoh yang bukan 3 tahun. Saya ada statistik di sini. Tapi nanti saya bagi Yang Berhormat. Ya. Okay. Kemudian berkenaan dengan isu yang dibangkitkan tadi tentang mengambil sebanyak 3 bilion. Ada beberapa isu dibangkitkan. Satu mengapa Goldman Sachs, ya. Dia satu dan Seri Tua. Sebelum itu ada 2 bond yang dijamin oleh IPIC, iaitu syarikat anak syarikat kepada syarikat petroleum di Abu Dhabi yang memberi jaminan untuk pinjaman tersebut, yang mana pihak IPIC menyatakan oleh kerana mereka memberi jaminan, maka bagilah pada Goldman Sachs, dan itu kita bersetujui. Kemudian timbul yang 3 bilion. 3 bilion ni sebenarnya jumlahnya besar. Pihak 1MDB telah berbincang dengan beberapa bank, ada senarai bank dibagi kepada saya, tapi semua tidak berupaya untuk melaksanakannya. Jadi serah kepada Goldman Sachs. Apa yang diperlukan oleh 1MDB itu mereka perolehi dengan bond yang sebenarnya bondnya kuponnya rendah daripada lain-lain bond yang ada dalam pasaran. Jadi itu jawapannya. Tak ada apa yang luar biasa dalam hubungan itu. Jadi tentunya dalam konteks nak buat bond ini, orang tak buka open tender. Dia akan berunding, berbincang dengan beberapa bank yang ini sudah biasa. Dalam konteks ini Goldman Sachs bersetuju, dia bagi kepada Goldman Sachs.